Alhamdulillah, seterusnya kita jemput adik Sobri bin Ibrahim dan Sabah, umur 24 tahun, dan beliau sudah pun menghafal sebanyak 23 juzuk. Umur 24 hafal 23 juzuk. InsyaAllah ada baki lagi 3 juzuk ini. Dan dia ada kalimat isi oleh kawan di sudah. Inilah dan beliau hantar ada pada yang sini sekali. Paling itulah abang sekali. Maka bacakan ayat yang ke 49 hingga 53. Tiga apa? Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اهبطوا منها جميعا وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan berkata oleh kamu, langkahlah oleh kamu daripada negeri semuanya. Maka jika ada kalanya dia mesti datang akan kamu daripadaku. Maka jika ada kalanya dia mesti datang akan kamu daripadaku oleh petunjuk, maka barang siapa telah mengikuti oleh dia akan petunjukku, maka tiada ketakutan atas mereka dan tidak mereka berduka cita. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan orang-orang yang telah ingkar oleh mereka dan telah mendustakan oleh mereka dengan beberapa ayat kami, orang-orang itu adalah penghuni neraka. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Ya Bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai anak-anak Israel, ingatlah oleh kamu akan nikmatku yang telah menikmatkan oleh aku atas kamu, dan sempurnakanlah oleh kamu dengan perjanjianku. Nescaya aku sempurnakan dengan perjanjian kamu dan akan aku, maka takutlah oleh kamu akan aku. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah oleh kamu dengan apa yang telah menurunkan oleh aku, yang membenarkan bagi apa yang bersama kamu, dan jangan kamu jadi yang pertama yang ingkar dengannya, dan jangan kamu menjual dengan beberapa ayatku akan harga yang sedikit, dan akan aku, maka bertakwalah oleh kamu akan aku. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan jangan kamu campur adukkan akan yang benar dengan yang palsu, dan kamu sembunyikan akan yang benar walau kamu mengetahui. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan salat, dan tetapkanlah oleh kamu akan zakat, dan rukuklah oleh kamu bersama orang-orang yang berkuah. Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Maka adakah kamu menyuruh akan manusia dengan melakukan kebajikan, dan kamu lupa akan diri kamu, walau kamu membaca akan Alkitab, maka apakah tidak kamu mengerti? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta pertolonganlah oleh kamu dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya ia
benar-benar adalah amat berat, melainkan atas orang-orang yang merendah diri. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang dia yakin bahwasanya mereka yakin bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menemui Tuhan mereka, dan bahwasanya mereka kepadanya adalah orang-orang yang kembali. Ya Bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai anak-anak Israel, ingatlah mereka akan nikmatku yang telah menikmatkan oleh aku atas kamu, dan bahwasanya aku telah melebihkan oleh aku akan kamu atas sekalian alam. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan takutlah oleh kamu akan satu hari yang tidak ia balas oleh satu diri dari satu diri, akan sesuatu yang tidak ia diambil daripadanya oleh satu syafaat, dan tidak ia diterima daripadanya akan tahanan, dan tidak ia diterima daripadanya oleh satu syafaat, dan tidak ia diambil daripadanya akan tahanan, akan tebusan, dan tidak mereka ditolong. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan takutlah mereka akan satu hari yang tidak ia balas oleh satu diri dari satu diri, akan sesuatu yang tidak ia diterima daripadanya akan satu syafaat, dan tidak ia diambil daripadanya akan tebusan, dan tidak mereka ditolong. Jadi Anda satu saya alhamdulillah saya tidak. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama lagi pada pagi yang penuh bahagia ini. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita terus dapat bersiaran meskipun saya berada di luar Kuantan. Saya sekarang berada di Kuala Terengganu, di Tok Jembal, Sanggung Bandak. Urusan keluarga sedikit. Alhamdulillah, rasanya seronok. Meskipun saya ada urusan, tapi dalam masa yang sama, kelas masih terus boleh berjalan seperti biasa. Alhamdulillah, dengan teknologi yang ada ini, kita dapat manfaatkan, dapat kita guna pakai untuk beri kebaikan kepada kaum muslimin semuanya. Alhamdulillah. Baik, macam mana respon, khabar semua? Semoga anda dalam keadaan sihat, bahagia, ceria, bersemangat. Dan bagaimana suara? Jelas? Gambar clear? Boleh? Apa khabar orang utara? Perlis, Penang, Kedah, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Seremban, Melaka, Johor, semoga sihat, Batam, dan orang Pantai Timur, Pahang, Kuantan, Kemaman, Terengganu, Kuala Terengganu, yang ada di JT, Pasir Putih, Kota Baru, semoga sihat, Kuantan clear, Alhamdulillah. Ceras clear. Suara jelas. Okay. Di Malaysia Timur, Sabah, Sarawak, Brunei, semoga okey semua. Dan saya jawab salam kepada yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sabah okey. Baik. Saya ambil kesempatan yang singkat ini. Saya nak terus kepada pelajaran hari ini. Niat saya nak kongsikan tentang isim fa'il dan isim maf'ul bagi 4 huruf. Fokus kita untuk sesi pertama ini, maksud saya sesi juzuk pertama, berdasarkan kepada buku nota yang saya kongsikan pada anda. Okay. Dan saya akan selesaikan buku nota dita tu sehingga habis juzuk pertama. Dan sekarang kita nak masuk kepada muka surat yang ke-64. Boleh buka muka surat 64 pada buku masing-masing bagi yang telah memiliki buku. Bagi yang belum memiliki buku, insyaAllah kalau berhajat boleh hubungi saya. Muka surat 64, okey? Okey, saya tukar kamera saya. Muka surat 64. Baik. Okey, clear? Wazan 4 huruf iaitu fi'il yang menerima 1 huruf tambahan. 1 huruf tambahan daripada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Dia menerima 1 huruf tambahan. Kita namakan fi'il mazid. Fi'il 3 huruf yang menerima 1 tambahan, dia dalam kumpulan fi'il mazid. Apa tu? Fi'il yang menerima huruf tambahan. Fi'il secara umum kita bahagikan pada 2, mujarad yang 3 huruf tu kita namakan fi'il mujarad yang asal. Mazid ada tambahan. Ini mazid yang pertama, tambahan 1 huruf. Nanti mazid yang kedua, tambahan 2 huruf, dan mazid yang ketiga tambah 3 huruf. Kita fokus pada yang pertama saja. Fi'il mazid yang menerima 1 huruf tambahan, dia menjadi 4 huruf, dan huruf tambahan itu huruf hamzah. Sebelum fa fi'il ada huruf hamzah, itu wazan pertama. Af'ala fi'il madhi dia. Bila tukar fi'il mudhari',
pastikan huruf mudhari' baris dhammah. Bila tukar fi'il mudhari', pastikan huruf mudhari' baris dhammah. Hanya fi'il 4 huruf saja, bila tukar fi'il mudhari' dia akan bertukar baris dhammah. Itu wazan pertama. Oh, sorry. Undur sikit. Wazan muka surat yang ke... Mundur sikit, bukan muka surat. Muka surat 63, sorry. Muka surat 63. Buka muka surat 63. Sulasi mazid rubai. Fi'il 4 huruf. Bila tukar mudhari', huruf mudhari' pastikan baris dhammah. Af'ala yuf'ilu. Dan if'alan itu adalah kata masdar. Apa itu masdar? Kata terbitan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Saya rangkap gandingkan 3 sekali. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar. Okey. Itu wazan pertama. Menerima huruf tambahan sebelum fa fi'il, dan huruf tambahan dia huruf alif atas dah hamzah. Yang kita namakan hamzah qata'. Wazan yang kedua, menerima satu huruf tambahan yang serupa juga dengan ain fi'il. Menerima huruf tambahan serupa dengan ain fi'il. Wazan dia fa'ala, fa, ain, lam. Ain fi'il dia huruf yang sama. Terima tambahan serupa dengan ain fi'il. Fa'ala yufa'ilu. Bila tukar fi'il mudhari', pastikan huruf mudhari' baris dhammah. Yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilan masdar dia. Masdar. Kita biasa jumpa kalau belajar akidah, banyak jumpa takyif. Kayyafa yukayyifu takyif. Kita jumpa tamsil. Tamsil dia kalimat masala yumassilu tamsil. Belajar akidah tentang ta'til. Attala yu'attilu ta'til. Itu masdar, kata terbitan. Wazan kedua. Wazan yang ketiga, terima satu tambahan lagi huruf alif, tapi selepas fa'il. Wazan pertama ada huruf alif, tapi atas alif tu ada hamzah. Hamzah qata'. Okey. Sebelum fa fi'il, ini selepas fa fi'il. Tambahan alif, tapi tak ada hamzah. Huruf mat. Wazan dia fa'ala. Fi'il mudhari' dia, pastikan 4 huruf, semua fi'il 4 huruf, bila ditukar fi'il mudhari', huruf mudhari' dia, huruf ya tu baris dhammah. Yufa'ilu. Kalau akan datang, kalau jumpa fi'il mudhari', bila huruf pertama tu baris dhammah tu, itu barangkali fi'il 4 huruf. Boleh jadi dia fi'il 4 huruf. Boleh jadi juga dia fi'il majhul. Yang membezakan antara fi'il 4 huruf dengan fi'il majhul adalah ain fi'il dia. Ain fi'il dia. Kalau fi'il majhul, ain fi'il dia baris fathah. Tapi ni baris, semua baris kasrah. Af'ala yuf'ilu. Kalau yuf'alu jadi majhul. Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu, ain fi'il baris kasrah. Kalau yufa'alu jadi majhul. Qatala yuqatilu. Apa? Fa'ala yufa'ilu. Masdar Fa'ala yufa'ilu, masdar dia fi'alan ataupun mufa'alatan. Ada 2 masdar dia. Nanti insyaAllah bila bahagian latihan ni kita perhatikan perbezaan dia. Okey. Ada 3 wazan sahaja. Pertama, yang paling popular sekali wazan pertama tu. Paling banyak kita jumpa dalam Quran. Wazan kedua, yang kedua banyak dia. Dan wazan yang ketiga ni yang paling kurang lah berbanding dengan yang 3 wazan ni. Paling kurang kita jumpa. Tapi banyak, ada jugalah. Ada. Tapi taklah terlalu sedikit. Yang paling kerap kita jumpa adalah wazan yang pertama. Macam sebelum ni kita jumpa anzala yunzilu, anfaqa yunfiku, amana yu'minu. Itu wazan pertama, paling banyak sekali. Tengok dia punya latihan sikit. Surat seterusnya. Ini contoh sebagai akhraja yukhriju, anzala yunzilu. Kalau allama, wazan kedua. Yu'allimu. Kazzaba, wazan kedua. Yukazzibu. Qatala, wazan yang ketiga. Yuqatilu. Khada'a yukhadi'u. Okey, kita perhatikan. Contoh, wazan pertama. Saya bagi 6 contoh. Ikut saya sama-sama. Okey, perhatikan. Wazan dia, untuk wazan pertama, af'ala, fi'il madhi, mudhari', yuf'ilu,
masdar dia if'alan. Contoh, atau kita panggil dalam buku Ustaz Hashim, dia sebut mauzun dia. Akrama, macam mana? Kalau karuma telah mulia oleh ia, itu 3 huruf. Wazan nombor 6. Kalau 3 huruf, karuma telah mulia oleh ia. Tapi akrama, siapa tahu makna dia? Tolong beri makna. Mohon komen sekarang. Saya bagi 10 saat. Dari sekarang. 1, 2, 3. Kalau 3 huruf, karuma telah mulia oleh ia. Wazan yang 6 huruf. Tapi bukan sekarang ni. Bukan karuma. Akrama. Tolong beri makna. Tolong beri makna akrama. Mohon komen. Ustaz, silakan. Okey, maaf. Tolong beri komen. Ada 40 orang penonton sekarang. Mohon beri komen. Bagaimana nak artikan akrama? Kalau 3 huruf, karuma telah mulia oleh ia. Yakrumu ia mulia. Itu 3 huruf. Telah memuliakan oleh ia. Masya Allah. Ahsanti. Puan Mahani. Cikgu Mahani. Teacher Mahani. Puan Nazrin telah memuliakan oleh ia. Masya Allah. Ahsanti. Memuliakan. Betul. Nur Hafizah Samsudin. Oleh kerana fi'il madhi telah memuliakan oleh ia. Bagus. Rositaun telah memuliakan. Masya Allah. Ahsan tudna. Bagus semua. Itu yang saya nakkan. Cuma nak beritahu bahawa fi'il 4 huruf. Ya betul Kak Sofia. Telah memuliakan oleh ia. Nak beritahu. Semua fi'il 4 huruf. Bila kita ertikan dia. Kita berikan terjemahan. Kebanyakannya kita kena tambahkan imbuhan me dan imbuhan kan pada terjemahan. Akram. Kalau nazala telah turun oleh ia. Itu sulasi mujarad. Kalau 4 huruf. Anzala yunzilu telah menurunkan oleh ia. Okey. Tambah imbuhan me dan kan. Contoh kedua. Okey baik. Itu mana dia? Dari sisi mana? Dari sisi tasrif dia. Kalau akrama fi'il madhi, mudhari' dia kena yukrimu. Kita meshkan dengan fi'il mudhari' di wazan tu. Af'ala yuf'ilu. Akrama kena yukrimu. Masdar dia ikraman. Ikraman. Kalau akrama fi'il madhi telah memuliakan oleh ia. Yukrimu ia memuliakan. Kalau ikraman, siapa tahu makna dia? Siapa tahu makna ikraman? Mohon komen 10 minit. 10 minit. 10 saat dari sekarang. Ikraman. Apa makna dia? Tengok 10 minit dari sekarang. Kalau akrama telah memuliakan oleh ia. Yukrimu fi'il mudhari'. Ia memuliakan. Ikraman. Mohon komen. Mohon komen. 10 saat dari sekarang. Mungkin saya ambil masa lebih sikit. Bincangkan tentang wazan ni. Lepas tu baru kita terjemah. Sesi akhir, slot yang kedua saya akan baru terjemah pada sambungan ayat semalam. Dan kita buat latihan. Yang memuliakan. Kalau yang memuliakan jadi isim fa'il, Puan Yati. Kemuliaan. Okey, boleh Azim Abdullah. Kemuliaan. Karum, mulia. Kemuliaan boleh. Atau memuliakan. Kemuliaan atau memuliakan. Kemuliaan. Mulia. Kalau mulia, Tuan Haji Tamizi, dia sulasi mujarad. Kemuliaan, ya. Atau memuliakan. Memuliakan boleh. Kemuliaan boleh atau memuliakan. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita terjemahkan memuliakan dia jadi fi'il. Tapi tidak dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yang dikatakan fi'il pasti dia ada fa'il serta sekali. Mesti ada fa'il. Macam akrama telah memuliakan oleh ia. Ada masa dia, masa yang terlepas. Fi'il mudhari' ia memuliakan. Ada pembuat dia, ada fa'il dia. Tapi kalau masdar, dia tak ada fa'il. Sebab masdar adalah isim. Masdar adalah isim. Dia tidak ada pembuat. Tidak ada pembuat. Contoh. Itu kalau akrama. Kalau aslaha, kalau 3 huruf soluha, telah baik oleh ia. Soluha telah baik oleh ia. Kalau aslaha, mohon komen. Tolong beri makna apa makna aslaha?
Aslaha. Tolong komen. Memuliakan, ya betul. Fauziah Suri, betul. Okey, sekarang kita masuk sesi kedua. Contoh kedua. Mohon beri terjemahan apa makna aslaha. Kalau saluha, 3 huruf. Wazan yang ke-6. Saluha yasluhu. Baik, bagus. Telah baik ia, telah bagus ia. Itu kalau 3 huruf. Sekarang ni fi'il 4 huruf. Aslaha yuslihu. Mohon beri komen apa makna aslaha. Aslaha fi'il madhi, telah oleh ia. Yuslihu, ia tolong apa? Tolong beri makna sekarang. Telah membaikkan oleh ia. Boleh? Telah membaikkan boleh Puan Hafizah Yahya. Bagus. Okey, baru seorang je. Kalau seorang mendapat bintang ni. Mana lagi? Mana yang lain? Tolong beri komen. Telah membaikkan oleh ia. Okey. Telah membaikkan, membaguskan, membaikkan, telah membaikkan oleh ia. Selalu dalam terjemahan kita terjemah telah memperbaikkan, telah memperbaguskan oleh ia, telah mengislahkan oleh ia. Reform, perbaguskan. Sebelum ni kita buat salah. Kita banyak puasa tinggal, banyak buat hal-hal maksiat. Tapi kita dah buat islah, kita memperbaikkan. Muslih itu orang yang muslih, mana orang yang memperbaguskan, memperelokkan, memperdamaikan. Kalau sebelum ni dia buat kerosakan, kan dia memperbaikkan. Kita. Ada kita ada tambah per. Memperbaikkan, ya ahsan. Telah memperbaikkan oleh ia. Reform. Mendamaikan, memperbaikkan, memperbaguskan. Kalau orang yang muslihun, orang sebelum ni dia banyak buat hal, banyak yang lara, banyak yang buat maksiat. Tapi dengan dia diberikan hidayah, dia telah buat islah, dia telah muslih, dia telah memperbaguskan, memperelokkan. Istilah moden, reform. Reformer. Dia buat reform. Tak gitu? Betul? Betul lah? Kena tanya, kita banyak ada pembantu ni. Mantul, mantap betul. Baik, seterusnya. Contoh ketiga. Aghraqa. Fa fi'il ghin raqaf. Kalau gharaqa, tenggelam. Ni telah menenggelamkan. Aghraqa, telah menenggelamkan oleh ia. Fi'il mudhari' dia yughriqu. Masdar dia, tolong buat masdar. Tolong tulis Arab dia. Siapa boleh buat Arab dia? Masdar kepada aghraqa fi'il madhi. Mudhari' dia yughriqu. Tolong buat masdar dia. Saya nak tengok macam mana. Berikan masdar dia macam mana? Kalau boleh buat Arab dia bagus ke? Kalau tak boleh buat Arab, tulis Rumi dia. Cuba tengok. Pandai tak buat masdar? Maksudnya masdar dia punya erti dia menenggelamkan. Cuba Arab dia saya nak. Siapa boleh buat? 10 saat dari sekarang. Masya Allah, Isah muda, Ustazah Isah muda. Pastikan Hamzah baris bawah. Bawah alif. Pastikan ada huruf Hamzah. Bukan alif saja. Kalau letak alif saja, dia akan jadi Hamzah wasal. Salah pandang, kita sangka dia jadi fi'il amar nanti. Kalau tak ada baris, pastikan ada Hamzah bawah alif. Pastikan ada Hamzah bawah alif. Okey? Untuk masdar, bawah alif ada Hamzah, huruf Hamzah. Hamzah qata'. Ya ighraqun. Ighraqun atau ighraqan boleh. Asal masdar dia nasab baris fathah. Tak boleh ighraqun boleh. Baik, betul Kak Sofia. Ighraqan, masya-Allah, ahsanti. Ighraq, ya, menenggelamkan. Betul. Seterusnya, aslama, kita biasa jumpa. Telah menyerah diri oleh ia. Aslama juga kita boleh terjemahkan telah masuk Islam oleh ia. Aslama. Kalau salimah, sulasi mujarad, salimah telah selamat oleh ia. Salimah yaslamu. Wazan nombor 4. Telah selamat oleh ia. Itu 3 huruf.
telah selamat. Tapi kalau aslama, telah mendapat keselamatan oleh ia. Aslama juga telah, maksudnya telah menyerah diri oleh ia. Aslama juga telah masuk Islam oleh ia. Aslama telah masuk Islam oleh ia. Telah mensejahterakan oleh ia juga. Mudhari' dia yuslimu. Yuslimu, pasti mudhari' yuslimu. Ia menyerah diri. Yuslimu, ia mendapat keselamatan. Yuslimu maknanya ia masuk Islam. Masdar dia islaman. Islam tu menyerahkan. Islam, lafaz Islam. Saya Islam, tak boleh. Saya Muslim. Islaman. Oh, kita selalu gunakan masdar. Islam masdar. Menyerahkan. Penyerahan. Kalau aslama yuslimu. Mudhari' dia. Masdar dia islaman. Dan contoh yang ketiga, ahlaka. Telah membinasakan oleh ia. Kalau halaka telah binasa oleh ia. Halaka telah binasa oleh ia. Sulasi mujarad. Kalau ahlaka, fi'il madhi yuhliku fi'il mudhari'. Maknanya, ia membinasakan. Ahlaka telah membinasakan oleh ia. Yuhliku, ia membinasakan. Ini wazan yang pertama. Bersama 6 contoh. Sekarang wazan yang kedua. Boleh saya pindah? Mohon komen. Cukup? Ada masalah setakat ni? Penyerahan. Boleh, Puan Rozita? Mohon komen. Islaman. Masya Allah. Ahsanti, Kak Tun. Mohon komen. Hari Minggu semua bangun lewat kot. Sibuk buat sarapan. Ada 58 orang. Semalam sampai 100 lebih. Baik. Kita masuk wazan kedua. Rasanya wazan pertama boleh faham. Sekarang kita masuk wazan yang kedua. Ini masdar dia. Saya bagi. Af'ala yuf'ilu if'alan. Isim maf'ul dia muf'ilun. Isim fa'il dia muf'ilun. Isim maf'ul maf'alun. Ini tasrif usul. InsyaAllah saya akan ulas sebentar lagi. Fi'il madhi dia af'ala yuf'ilu af'ala. Boleh belajar, buka sendiri, boleh baca. Masdar dia if'alan. Masdar ada 3. Mufrad, musanna, jamak saja. 3 saja. Dia tak ada muzakkar muannas, okey? If'alan, if'alaini, if'alatin. Oh, saya settlekan habis semua. Isim fa'il semua untuk wazan pertama. Okey, kita belajar wazan pertama dulu saja. Baik. Kita selesaikan wazan pertama. Wazan kedua, sabar dulu. Wazan pertama, muka surat seterusnya, saya sediakan semua tasrif. Fi'il madhi, af'ala. Fi'il mudhari, yuf'ilu. Masdar dia if'alan. Isim fa'il dia. Isim fa'il dia. Perhatikan. Isim fa'il dia ada menerima tambahan huruf mim baris dhammah. Ada menerima tambahan huruf mim baris dhammah. Dia serupa dengan fi'il mudhari'. Dia serupa dengan fi'il mudhari'. Sama dengan fi'il mudhari'. Nampak? Ain fi'il baris kasrah. Cuma huruf ya kita tukar dengan mim. Tukar dengan huruf mim baris dhammah. Huruf mudhari' tu buang, ganti mim baris dhammah. Ain fi'il sama. Seolah-olah isim fa'il ni serupa macam fi'il mudhari' punya. Cuma kita buang huruf mudhari', ganti dengan mim baris dhammah saja. Dan lam fi'il tu tanwinkan. Muf'ilun. Jadilah isim fa'il. Kalau akrama yukrimu, isim fa'il dia mukrimun. Macam mana nak artikan isim fa'il? Akrama telah memuliakan oleh ia. Yukrimu, ia memuliakan. Ikraman, memuliakan atau kemuliaan. Kalau mukrimun, yang. Isim fa'il tambah yang cukup. Yang memuliakan. Mukrimun, yang memuliakan. Siapa orang nama mukrim? Mana maksud dia? Yang memuliakan.
Bagaimana pula isim maf'ul? Isim maf'ul cukup dengan kita tukar ain fa'il kepada baris fathah saja. Isim fa'il, ain fa'il baris kasrah. Isim maf'ul, beza dia ain fa'il baris fathah. Mukramun, yang dimuliakan. Cara terjemah, yang di, itu tagline untuk isim maf'ul. Yang di itu mesti kena ada. Kalau isim fa'il, yang cukup. Jelas? Clear? Mohon komen. Jelas? Ada masalah setakat ni? Apa yang saya terangkan? Yang mulia bukan. Yang mulia karim, karim itu. Karim itu yang mulia. Itu wazan 3 huruf Puan Rozita. Yang mulia. Yang memuliakan, ahsanti, betul. Kalau isim 4 huruf, yang memuliakan. Kalau yang mulia, dia yang mulia. Tapi yang memuliakan, dia yang memberikan penghormatan. Yang dimuliakan, isim maf'ul. Masya Allah. Ahsanti. Yang memuliakan. Bagus. Alhamdulillah. Oleh kerana tujuan saya hari ini, isim fa'il dengan isim maf'ul, tak perlu saya masuk isim fi'il amar. Itu kita akan sambung nanti. Kita akan lanjutkan satu demi satu. Boleh faham setakat ni tentang isim fa'il? Saya nak masuk contoh yang berikutnya. Kalau akrama, kalau akrama, tadi kita panggil akrama ikrim, aslaha fi'il madhi, fi'il mudhari' dia yuslihu, masdar dia islahan, isim fa'il dia. Siapa boleh buat? Isim fa'il bagi telah memperbaiki oleh ia. Macam mana buat isim fa'il dia? Aslaha fi'il madhi, yuslihu fi'il mudhari', masdar dia islahan, isim fa'il bagi fi'il madhi, bagi wazan aslaha, 4 huruf. Yang memperbaiki. Macam mana? Tolong buat. Cara dia, buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Musa. Ain fa'il sama pada bawah juga. Tanwin dia muslihun. Muslihun. Sama macam wazan yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Aslaha yuslihu. Yuslihu. Muslihun isim fa'il. Muslihun yang memperbaikkan, yang memperbaguskan. Itu kalau isim fa'il. Isim maf'ul, tolong buat. Isim maf'ul, laju ke saya? Laju sangatlah ustaz ni. Oi, tak sabar. Muslihun isim fa'il. Isim maf'ul, tolong komen. Muslihun isim maf'il. Isim maf'ul yang diperbaguskan, yang diperbaiki. Muslihun isim fa'il. Muslihun isim maf'ul macam mana? Muslihun isim fa'il. Isim maf'ul mohon. Muslahun, Masya Allah, ahsanti. Cikgu Hafizah. Muslihun isim fa'il. Muslahun, Nur Rafiza Syamsuddin, ahsanti. Muslihun isim fa'il. Haji Ahmad Jimin. Dia sebenarnya kalau tak ada baris, tak ada harakat, boleh jadi isim fa'il, boleh jadi isim maf'ul. Yang membezakan ain isim fa'il dan isim maf'ul bagi fi'il mazid 4 huruf ni, ain fi'il saja. Kalau ain fi'il baris kasrah, bermakna dia isim fa'il. Tapi kalau ain fi'il baris fathah, dia isim maf'ul. Kalau boleh sebut, boleh bunyi. Tapi kalau terjemah salah, hancur. Tak ada makna. Terjemah mesti seiring. Erti yang kita beri mesti sejajar dengan jenis kalimah. Kalau isim fa'il, tambah yang sahaja. Tapi kalau isim maf'ul, ada yang di. Itu tagline dia. Ingat sistem. Kalau tak ada sistem, anda suka-suka je nak terjemah. Itu bukan saya punya. Saya berlepas diri daripada anda semua. Yang saya nak, kalau isim fa'il, tambah yang cukup. Isim maf'ul, yang di. Itu standard. Meskipun fa'il 3 huruf ataupun 4 huruf. Sama, kita selaraskan. Sebab itu dalam erti yang saya berikan dalam buku rujukan, memang selaras sama.
Kalau yang di itu musallamatun, sebelum ini kita jumpa. Yang disejahterakan, kisah lembu betina kan. Itu isim maf'ul, musallamatun. Ain fa'il baris fathah. Kalau musallimatun, yang mensejahterakan. Itu isim fa'il. Yang memperbaiki, telah memperbaiki oleh ia. Fa'il madhi. Aslaha yuslihu islahan. Muslihun isim fa'il, muslahun isim maf'ul. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Boleh ke? Saya pindah contoh seterusnya. Dah boleh laju sikit tak apa kan? Aghraqa, telah menenggelamkan oleh ia. Yughriqu, ia menenggelamkan. Ighraqan, menenggelamkan saja masdar. Kalau isim fa'il, yang menenggelamkan. Macam mana buat isim fa'il? Aghraqa, fi'il madhi. Yughriqu, ain fi'il berbawah. Yughriqu, ia menenggelamkan. Buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Mugh, ain fi'il baris kasrah. Mughriq, mughriqun. Mughriqun, yang menenggelamkan. Ain fi'il baris kasrah. Mughriqun, yang menenggelamkan. Yang ditenggelamkan jadi isim maf'ul. Mughraqun. Pastikan fi'il isim maf'ul, isim fa'il atau isim maf'ul baris akhir baris tanwin. Isim, nama isim tanwin. Kalau tak nak tanwin kena ada alif lam. Al-mughraqu. Al-mughraqu. Kalau ada alif lam jangan tanwin. Sebab kita cerita isim bukan cerita fa'il. Fa'il dia tak ada tanwin. Isim yang ada tanwin. Inilah dia. Kita santai-santai. Kita bukan studio yang proper, kita biasa je ni. Jadi kalau tak jadi, inilah live. Nama pun live. Kita tak ada fake. Real ni. Okey. Seterusnya, aslama, fi'il madhi. Fi'il mudhari' di yuslimu. Aslama, telah menyerah diri oleh ia, telah masuk Islam oleh ia. Yuslimu, ia masuk Islam. Islaman, menyerahkan, penyerahan boleh. Ketundukan, kepatuhan. Islam. Nama Islam tu. Apa makna Islam? Penyerahan. Orang yang masuk Islam nama dia Muslim. Itulah isim fa'il. Muslim yang masuk Islam, yang menyerahkan. Kita namakan kita Muslim. Betul atau tidak kita Muslim? Cuba tanya diri kita. Kita menyerah tak dengan Allah? Dalam pelaksanaan kita menyerah atau tidak? Allah perintah, kita ada buat. Kalau tak komplit, dari sudut makna saja dah menunjukkan kita menyerah atau tidak. Muslim yang menyerah. Tapi kalau masih degil apa yang Allah sebut, masih tak nak buat lagi, keislaman kita dipertikaikan. Malu kita nak panggil Muslim. Muslim mesti yang menyerah. Apa saja mesti yang menyerah. Muslim yang menyerah. Isim fa'il. Kalau isim maf'ul, ain fa'il baris bawah isim fa'il. Isim maf'ul muslimun isim fa'il, yang menyerah, yang diserah. Muslimin, muslimun sama. Tu jamak dia, muslimina, muslimuna. Yang diserah. Ain fa'il tukar baris atas. Muslim jadi muslam. Muslamun, yang diserahkan. Jarang jumpa. Jarang dengar. Sebab itu kita rasa macam pelik kan. Dengan adanya kaedah ini, ini nama ilmu saraf. Dengan ada ilmu tasrif, kita dapat kayakan kita punya perbedaan kata. Dengan cukup satu kalimat kita kenal, saleh, sod, lam, ha je, sin, lam, mim je, selamat, kita dapat kembangkan makna dia. Dan erti yang kita beri menepati dengan kehendak bahasa Arab. Menurut dengan kehendak bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman, muslimun yang menyerah diri, muslamun yang diserahkan. Muslimun yang menyerahkan, muslamun yang diserahkan. Masya Allah. Bagus kepada siapa yang beri respon. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Hari ini saya nak gunakan masa panjang sedikit membincangkan tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Arsala fi'il madhi, telah mengutuskan oleh ia. Fi'il mudhari', pastikan bila tukar mudhari', huruf mudhari' baris dhammah. Pastikan huruf mudhari' baris dhammah. Yang masuk Islam, yang dimasuk Islamkan. Yang diislamkan, boleh ke? Termasuk Islam. Boleh, Kak Sofia. Yang diislamkan boleh ke? Muslimun, muslamun. Kita jangan ikat sangat makna dia. Yang diislamkan boleh juga. Cara nak mengertikan tu jangan terikat sangat dengan ni. Kita boleh bebas sikit. Tapi yang di tu tagline dia. Aslama yuslimu muslimun muslamun. Arsala fi'il madhi, telah mengutuskan oleh ia. Arsala, telah mengutuskan oleh ia. Yursilu, ia mengutuskan. Kalau masdar is irsalan, memperutuskan atau perutusan. Kalau isim fa'il, yang mengutuskan. Masya Allah, ahsan. Sujud syukur. Mursilun, yang mengutuskan. Mursilun, yang mengutuskan. Yang diutuskan, Masya Allah. Untung belum dapat menantu. Alhamdulillah. Mursilun, yang mengutuskan. Mursalun, yang diutuskan. Isim maf'ul. Alhamdulillah. Dan contoh terakhir. Yang diislamkan. Dia selalu, kalau Facebook ni dia apa? Dia lambat sikit dia punya, dia delay. Okay, tak apa. Mohon saya buat satu lagi contoh. Contoh terakhir. Ahlaka. Ahlaka, telah membinasakan oleh ia. Kalau sulasi mujarad, halaka, telah binasa ia. Halaka yahliku, ia binasa. Kalau isim fa'il dia, halikun, yang binasa. Mahlukun, yang dibinasakan. Itu kalau 3 huruf. Yang kita baru belajar kemarin. Yang dibinasakan. Kalau ahlaka, telah membinasakan oleh ia. Yuhliku, ia membinasakan. Ihlakan, membinasakan. Itu kebinasaan boleh. Masdar. Tapi kalau isim fa'il, yang membinasakan, ahlaka yuhliku. Isim fa'il ya. Mohon komen. Ahlaka, telah membinasakan oleh ia. Yuhliku, ia membinasakan. Isim fa'il, buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Dan tanwinkan baris hujung. Muhlikun, Masya Allah. Mana dia? Yang membinasakan. Itu isim fa'il. Yang ya. Isim maf'ul kena tambah yang di. Yang dibinasakan. Macam mana bunyi Arab dia? Masya Allah. Bangga aku dapat swing. Muhlakun, yang dibinasakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana komen? Boleh atau tidak? Boleh faham setakat ni? Kita buat sampai isim fa'il dan isim maf'ul saja. Amar, dia ada. Untuk fa'il 4 huruf, amar dia tak sama macam kita belajar 3 huruf. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Untuk sesi yang akan datang, kita akan sambung. Setuju? Cukup sekarang 8:17. Kita ada baki lagi sekitar 45, 40, 43 minit lagi untuk kita berpisah. Muhlikun, Masya Allah, yang membinasakan. InsyaAllah, boleh. Alhamdulillah. Baik, saya nak masuk kepada terjemahan. Perbincangan kepada terjemahan. Ini ayat yang kita nak terjemahkan untuk hari ini. Ayat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siap untuk terjemah ayat 97? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul.
katakanlah oleh engkau, man, barang siapa. Macam mana? Kadang man orang yang Ustaz. Kadang man siapakah? Kadang man barang siapa. Macam mana ni Ustaz ni? Pelik lah Ustaz ni. Tak faham lah. Senang aja. Tengok. Nak kenal man barang siapa. Tengah-tengah dia ada huruf fa tak? Ada huruf fa tak? Antara tanda mudah untuk kita kenal man barang siapa, dia ada huruf fa kat tengah-tengah. Nampak? Walaupun jauh, di dalam satu ayat ni. Tu man barang siapa tu. Antara tanda mudah untuk kita ingat. Man barang siapa. Kana. Kana boleh terjemahkan telah adalah ia, boleh. Telah jadi ia boleh juga. Kana boleh telah jadi ia, boleh. Telah adalah ia, boleh juga. Aduwan, musuh. Ini satu jumlah ismiah. Ada isim kana, ada khabar kana. Kana aduwan ni satu jumlah ismiah. Ada isim kana, ada khabar kana. Asal mubtada khabar. Huwa aduwan, dia adalah musuh. Tapi domir dia tu dah masuk dalam kana. Domir dia tu dah masuk dalam kana. Asal mubtada tu, dia jadi isim kana, dia masuk dalam kana, dia jadi domir mustatir, jawazan. Dia jadi domir mustatir jawazan. Telah jadi ia atau telah adalah ia. Mana domir dia? Domir mustatir jawazan. Yang ada dalam kana tu. Tapi ini mustatir, tak nampak, tersembunyi. Man barang siapa? Telah adalah ia musuh li Jibril, bagi Jibril, murakab jari. Li bagi huruf jar, Jibril, Jibril. Li bagi Jibril, Jibril. Okey, satu jumlah. Jumlah ismiah. Ada isim kana, ada khabar kana, ada murakab jari, satu jumlah. Dan jumlah ini diawali dengan man. Adatu syarti atau kata syarat. Bila ada kata syarat, dia mesti ada dua jumlah. Jumlah pertama, kana aduwan li Jibril, kita namakan jumlah syarat. Dan jumlah kedua, jumlah jawab syarat. Maka antara dua jumlah ni ada huruf fa. Ini yang fa, kenapa kita namakan fa rabitah li jawabi syarti. Fa pengikat. Fa tu dia mengikat antara dua jumlah. Jumlah pertama dengan jumlah kedua tu ada kaitan. Kalau satu jumlah saja, ayat ni akan tergantung. Barang siapa telah jadi ia musuh bagi Jibril, tu stop. Tak ada sambungan dia, ayat tu akan tergantung. Barang siapa belajar harfiah dengan sungguh-sungguh, tu stop. Tak ada sambungan dia, ayat tu tergantung. Tak sempurna, kena ada sambungan. Barang siapa belajar harfiah dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan rasakan nikmat bahagianya dengan Al-Quran itu. Tahu sempurna ayat dia. Kena ada dua ayat. Itu gunanya man barang siapa tu. Kata syarat tu. Dan jumlah ini menjadi makulul kaul kepada kul tu. Kul, katakanlah oleh engkau. Nak kata apa? Dengan ungkapan ini. Makulul kaul dia. Cakap ajuk dia. Man kana aduwan li Jibril. Barang siapa telah jadi ia musuh bagi Jibril. Fa, maka inna sesungguhnya. Jumlah ismiah juga. Tapi mula dengan inna. Tadi jumlah ismiah mula dengan kana. Mula dengan inna. Berarti ada isim inna dan ada khabar inna. Inna sesungguhnya, hu dia. Dia tu isim inna. Khabar dia mana? Nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'min. Panjangnya. Ya, khabar dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Khabar inna dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ada fi'il nazzala, telah menurunkan oleh ia. Ini wazan yang kedua. Yang tadi kita belajar. Tapi kita belum detail lagi. Tapi dia punya formula hampir sama dengan wazan yang pertama. Nazzala fi'il madhi, telah menurunkan oleh ia. Kalau fi'il mudhari', yunazzilu, ia menurunkan. Masdar dia tanzilan. Tanzilan, penurunan. Kalau isim fa'il dia, yunazzilu, ia menurunkan fi'il mudhari'. Buang huruf mudhari', ia ganti mim. Munazzilun, yang menurunkan. Jadilah isim fi'il. Formula dia sama. 4 huruf formula dia sama. Ambil fi'il mudhari', buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah. Jadilah. Dan tanwinkan baris akhir. Sebab ni isim, bukan fi'il. Munazzilun, yang menurunkan. Yang diturunkan, munazzalun. Munazzalun.
Ustaz, dulu kita jumpa anzala yunzilu je, telah menurunkan ia juga. Ini nazzala yunzilu telah menurunkan oleh ia juga. Macam mana? Sama Ustaz. Bahasa Melayu memang macam tu. Bahasa Melayu kita dah tak ada kalimat lain ni. Tapi bahasa Arab dia beza. Kalau anzala yunzilu, menurunkan, dia ayat untuk kata kerja transitif. Tapi kalau nazzala yunazzilu, kata kerja transitif juga, tapi perbuatan itu bersifat berulang-ulang. Perbuatan tersebut bersifat berulang-ulang. Bukan sekali turun. Malaikat Jibril turunkan Quran bukan sekali. 23 tahun lamanya. 23 tahun lamanya dia turunkan Quran. Sedikit demi sedikit. Berulang-ulang Quran itu turunkan. Innahu, sesungguhnya dia itu merujuk pada Jibril. Nazzala, telah menurunkan oleh ia. Ia itu siapa? Dhamir mustatir. Jibril tu. Hu, akan dia. Akan Quran. Ala, akan dia. Akan Quran tadi, akan wahyu tu. Ala qalbika, atas qalbi, hati. Engkau tu merujuk pada Rasulullah. Atas hati engkau, biiznillah, dengan izin Allah. Bukan dia turun ikut suka-suka dia. Atas arahan Allah, dengan izin Allah. Nazzala, telah menurunkan oleh ia. Ayat ini ramai orang artikan salah. Telah menurunkan oleh ia, di sini ia Allah. Bukan, dia di sini merujuk Jibril. Telah menurunkan oleh ia. Ia itu apa? Jibril. Fa'innahu, sesungguhnya dia, nazzala, telah menurunkan oleh ia, iaitu Jibril, hu, akan dia, akan wahyu. Itu Quran, hadis kan. Qalbika, atas hati engkau tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biiznillah, dengan izin Allah. Biiznillah, dengan izin Allah. Biiznillah, dengan izin Allah. Jumlah fi'liyah, nazzala ada fi'il dan ada fa'il, dhamir mustatir jawazan. Ada maf'ulun bih, akan dia, dhamir muttasil. Ala qalbi, ada murakkab jari. Qalbika, ada murakkab idhafi. Biizni, dengan izin, ada murakkab jari. Iznillah, murakkab idhafi. Mudhaf ilaih. Nampak? Lengkap, panjang ini. Kompleks. Menarik, nampak kreatif. Panjang. Inilah indahnya bahasa Arab. Kalau kita tambah dengan murakkab jari, tambah murakkab jari, tak salah. Yang penting jumlah fi'iliyah mesti diawali dengan fi'il. Dan ada fa'il. Dan ada maf'ulun bih. Dia teras utama dia. Murakkab jari, murakkab idhafi itu lebih indah lagi. Musaddiqan, berkadaan membenarkan. Ini kita mahal. Kita belum belajar lagi. Kita terjemahkan berkadaan yang membenarkan. Ini isim fa'il. Yang membenarkan. Isim fa'il daripada saddaqa, fi'il madhi. Yusaddiqu, fi'il mudhari'. Tasdiqan, membenarkan. Kalau sadaqah, telah benar oleh ia. Sadaqallahul azim. Biasa dengar? Biasa dengar. Apa mana? Telah benar oleh Allah yang Maha Agung. Itu telah benarlah. Itu 3 huruf. Ini saddaqa, fi'il madhi. Telah membenarkan oleh ia. Yusaddiqu, ia membenarkan. Tasdiqan, membenarkan saja. Masdar. Kalau isim fa'il, musaddiqun, yang membenarkan. Kita juga boleh terjemah yang menyetujui. Boleh, musaddiqan. Mana Quran ni dia tak bantah dengan kitab-kitab terdahulu. Quran ni dia tak ada kontra dengan cita-cita dengan syariat terdahulu. Quran ni dia melanjutkan akidah, melanjutkan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Kitab terdahulu yang mentauhidkan Allah dari sudut akidah. Syariat dia ada perubahan sikit. Tujuan Rasul dia diutuskan untuk menyempurnakan syariat baru. Sementara Nabi dia melanjutkan kepada syariat yang dah sedia ada. Selalu kita bezakan antara Nabi dan Rasul ni. Nabi Nabi dia tak menyampaikan, tak berdakwah kan. Tak, Nabi dia berdakwah juga, tapi tugas dia melanjutkan syariat yang dah sedia ada. Dia tak bawa syariat. Tapi Rasul, dia membawa syariat baru dan isi syariat dia sejajar dengan syariat terdahulu. Tetap mentauhidkan Allah. Cuma dari sudut ibadah dia ada perbezaan. Musaddiqan, Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan tentang kitab terdahulu. Nazzala, telah menurunkan oleh Yahu, akan dia, wahyu, Quran. Isi Quran tak ada kontra dengan kitab terdahulu. Dan dalam Quran ada ceritakan nabi-nabi yang terdahulu, kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil. Musaddiqan, yang membenarkan. Isim fa'il. Kalau isim maf'ul, ain fa'il itu bariskan fathah.
Dal tu berikan fathah. Musaddi jadi musaddah. Musaddaqun, yang dibenarkan. Cara terjemah mesti betul. Yang membenarkan isim fa'il, yang dibenarkan isim maf'ul. Musaddiqun, musaddaqun. Dah selesai. Senang belajar isim maf'ul. Dengan syarat anda dah tahu fi'il madhi dan fi'il mudhari' dia. Bila selesai fi'il mudhari', banyak hal yang kita boleh selesai nanti. Banyak perkara yang kita boleh belajar nanti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Li bagi huruf jar. Ma apa yang? Murakab jari. Bagi apa yang? Dia kerana ma ni isim mausul. Dia tak sempurna ada isim mausul tanpa silah mausul. Mana silah mausul dia? Baina yadaihi. Baina yadaihi ni silah mausul dia. Silah mausul mesti dalam bentuk dalam jumlah. Sama ada jumlah fi'liyah boleh, atau jumlah ismiyah boleh, atau syibhul jumlah. Baina yadaihi bukan jumlah fi'liyah. Baina kita artikan di antara. Yadai dua tangan. Hi-nya. Nah, itu terjemah harfiah. Di antara dua tangannya. Tapi kalau dalam terjemahan yang Ustaz Afandi Anwar bacakan sebelum ni, yang kita sama-sama belajar, dia terjemahkan bagi apa yang di hadapan. Itu di hadapan dah mafhum tu. Biasanya kalau baina yadai kita terjemahkan hadapan. Tapi kalau harfiah, baina antara. Yadai dua tangan. Hi-nya. Bagi apa yang di antara dua tangannya. Kenapa kita terjemahkan begitu? Sebab kita nak tahu, nak beritahu bahawa baina ni di antara. Ini zaraf. Ini zaraf. Yadai ni mudhaf ilaih. Baina mudhaf, zaraf biasa jadi mudhaf. Yadai itu mudhaf ilaih. Baina yadai ni kita panggil syibih jumlah. Zaraf dan mudhaf ilaih boleh jadi, dia kita namakan juga syibhul jumlah. Selain murakab jari juga syibih jumlah, zaraf dan mudhaf ilaih juga syibih jumlah. Syibih jumlah layak untuk jadi silah mausul. Syibih jumlah layak untuk jadi silah mausul. Baina yadaihi, di antara dua tangan. Yadai dua tangan. Yadun satu tangan. Yadai dua tangan. Patut dua tangan yadai ni. Mana nun dihilang ni? Baina di antara yadai dua tangan. Kenapa jadi yadai je? Kenapa tak ada yadai ni? Tolong bagi komen, siapa tahu. Tolong share sekarang juga. Ingat lagi tak kenapa saya pernah terangkan dulu. Siapa ingat, tolong komen. Kenapa yadai? Kenapa tak nak yadai ni? Baina yadai ni. Kenapa jadi yadai tu? Tolong komen. 10 saat dari sekarang. 1. 10 saat dari sekarang. 2. 10 saat dari sekarang. 3. Kenapa? Kenapa yadai? Tolong komen, saya nak tunggu ni. Siapa yang mula dulu ni? Sekarang, Porozita, Nur, Aini, Nordin, belum lagi, is watching. Mohon komen. Siap. Kenapa yadai ni? Kenapa tak ada yadai ni? Kenapa nun tak ada tu? Tolong komen. 10 saat, 15 saat. Dari sekarang, tolong. Ada 66 orang ni. Takkan seorang pun tak boleh. Syarina Azrin, sebab isim musanna jadi mudhaf, nun dihazafkan. Masya Allah, ahsanti, barakallah fik. Betul. Syarina Azrin. Ya, Masya Allah. Sofia, jamak taksir. Bukan Kak Sofia, jamak taksir ID, tangan-tangan. Sebab dia mudhaf. Masya Allah, betul. Man Azman is watching. Sebab dia mudhaf. Ya, Faridah Salim. Oh, Faridah Salim ni yang duduk Terengganu ke? Yang cenderung ke? Sebab mudhaf. Rozi Ahman, betul. Masya Allah. Betul. Semua mudhaf. Bagi jamak muzakkar salim dan isim musanna. 2 isim ni saya. Tak jadi mudhaf. Semua isim musanna dan jamak muzakkar salim, 2 jenis isim ni, setiap kali dia jadi mudhaf, setiap kali isim musanna dan jamak muzakkar salim jadi mudhaf, nun yang ada di hujung akan dihazafkan. Alhamdulillah. Oleh kerana
isim musanna dan jamak muzakkar salim, kalau dia jadi mudhaf, nun yang di hujung tu akan digugurkan. Seolah-olah nun tu akan pengganti kepada tanwin. Kalau isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dia ada tanwin. Dia buang tanwin dia. Tapi tidak pada isim musanna dan jamak muzakkar salim. Dia hazafkan nun. Dia gugurkan nun. Dia hilangkan nun. Maka jadi dia hadai. Yadai saja. Dua tangan. Kalau jamak taksir, ID, tangan-tangan. Ya. Ingat, kalau jadi mudhaf, isim lain, mudhaf, jadi mudhaf, tak ada apa-apa pun. Yang tanwin akan berubah, hilang tanwin dia je. Tapi isim musanna dan jamak muzakkar salim, dua isim ni, berhati-hati. Kalau dia jadi mudhaf, pastikan nun yang ada di hujung akan digugurkan. Baina yadaihi, di antara dua tangannya. Ini kalau terjemah harfiah. Tapi terjemah mafhum kita artikan bagi apa yang untuk akan datang, baina yadaihi, bila ada dua tangan saja, kita terus terjemah kepada hadapan. Bagi apa yang di hadapannya, itu silah mausul. Wa dan. Hudan, petunjuk. Hudan, petunjuk. Soalan saya, hudan ni isim mabni ke murab? Tolong komen. Isim mabni ke murab? Tolong komen 10 saat dari sekarang. Isim mabni ke murab? Mabni ke murab ni? Hudan ni mabni atau murab? Tolong 10 saat dari sekarang. Petunjuk dan petunjuk. Wa busyra dan khabar gembira. Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Busyra juga mabni ke murab? Murab, masya-Allah, murab. Mabni kamal salih. Murab, ya. Murab. Gabungkan. Pandai gabungkan. Hudan dan busyra ada kedua-dua isimnya adalah isim yang mu'rab dan berakhir dengan huruf alif. Alif maksurah sebenarnya. Hudan. Kita baru belajar kemarin. Isim ni kita namakan isim mu'tal akhir. Isim mu'tal akhir ada dua. Isim ini hudan dan busyra, isim mu'tal akhir. Isim yang ada huruf ilat di hujung. Isim yang mu'rab. Dia mu'rab dan dia ada huruf ilat di hujung. Isim yang mu'tal akhir yang ada huruf ilat ada dua jenis. Satu isim maksur, satu isim mangkus. Soalan saya, hudan dan busyra ni isim maksur ke isim mangkus? Nak detail sikit. Secara umum dia mu'tal akhir. Adakah dia isim maksur atau isim mangkus? Mohon share. Mohon komen. Isim maksur atau isim mangkus? Tolong jawab sekarang juga. Isim maksur atau isim mangkus? Kembali kita belajar. Isim maksur ke isim mangkus? Isim maksur. Mangkus, ada mangkus, maksur. Jawab je, tak apa. Jawapan saya bagi dah, nampak tu? Yang penting jawab. Salah betul, tak apa. Nama belajar memang kena salah. Ada ya, mangkus, ya. Kalau alif, maksur. Macam mana ni nak tahu ni? Semua huruf ya ni. Semua kata mangkus Bukan. Adalah isim maksur.
Hudan dan busyra adalah isim maksur. Walaupun dia ada huruf ya, tapi dibaca bukan ya. Dibaca alif. Bukan hudin. Kalau hudin dia hudan, dah beri atas. Bushrin, bushri ke busyra? Busyra beri atas. Kalau bushri isim mangkus. Walaupun ditulis huruf ya, tapi dibaca alif. Dibaca alif. Dia isim maksur. Isim maksur. Jadi hadirin sidang pelajar, para peserta program harfiah yang saya hormati sekalian, untuk mengingatkan isim maksur, isim mangkus ini bukan belajar sehari betul ingat tak. Kita jumpa, kita sebut. Kita jumpa, kita sebut, kita ingatkan, insya-Allah. Saya yakin dua je, kita bukan belajar 20. Dua je. Maksur mangkus. Peliklah bunyi dia Ustaz kan? Tak ada peliknya. Insya-Allah. Maksur ada alif maksurah ya. Biar ada alif. Ingat maksurah, alif. Busyra, huda. Hudan ya. Da, bukan hudin. Kalau hudin isim mangkus. Bushrin, kalau bushri isim mangkus. Ni busyra. Khabar gini. Adna, ukhra, isim maksur semuanya, okey? Isim maksur. Ya, alif maksur ada alif kecil. Biasa kalau tulisan Arab, kitab Arab tak berbaris, isim maksur dia tak, ya tu tak ada titik. Kalau isim mangkus huruf ya ada titik. Itu perbezaan kalau dalam baca kitab Arab gondol. Kitab Arab gondol, kitab Arab yang tak ada harakat. Dia tak letak baris. Arab gondol. Kalau sebut Arab gondol, orang baca kitab Arab gondol, mana Arab yang tak ada harakat. Arab macam tulisan Jawi. Maka kita nak bezakan isim maksur dengan isim mangkus, tengok ya ada titik ke ya tak ada titik. Tapi dalam Quran ya dua-dua tak ada titik. Kita nak tahu, tengok baris sebelum ya tu. Baris fathah ke baris kasrah? Kalau huruf sebelum ya tu baris kasrah, itu isim mangkus. Kalau huruf sebelum ya tu baris fathah, isim maksur. Itulah perbezaannya. Ustaz ni kata nak belajar isim fa'il dengan isim maf'ul Ustaz. Isim maksur, isim mangkus ni ulangan je. Ulangan je. Nak ingatkan, jumpa sebut. Style saya macam ni. Bukan style saya, style yang Ustaz Hashim ajarkan pada kami. Memang sistem harfiah sebut dan ulang sampai mabuk, sampai rasa dah tepu dah. Dah faham betul, dah masak. InsyaAllah anda dah, ilmu dah serap di dada dah. Tak ada masalah. InsyaAllah. 8.40, ada baki lagi 20 minit, 19 minit, 8.41. 19 minit lagi untuk kita berpisah. Saya selesaikan lagi. Saya sambung terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah oleh engkau, barang siapa telah jadi ia musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkan oleh ia akan dia atas hati engkau dengan izin Allah yang membenarkan bagi apa yang dihadapannya. Kalau terjemah mafhum terjemah secara penuh. Kalau terjemah harfiah, bagi apa yang di antara dua tangannya. Tak tahu, orang tak faham ni. Bagi apa yang di antara dua tangannya. Kita ambil dua makna. Kalau kita nak perjelaskan satu persatu, kita kena tahu makna. Baina di antara, yadai dua tangan, hi-nya. Tapi kalau terjemah mafhum, terjemahkan bagi apa yang di hadapannya, dan petunjuk dan busyra, berita gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Murakab jari. Dan ayat berikutnya pendek sikit. Man kana aduwwan lillah, barang siapa telah jadi ia musuh bagi Allah, hampir serupa macam tadi. Wa huruf ataf. Malaikati. Wa dan wa ni huruf ataf. Dia menyambungkan antara Allahi dengan al-malaikati. Asalnya malaikatin, tapi oleh kerana jadi mudhaf, hi mudhaf ilaih, malaikatihi. Dan kenapa dia pada kasrah? Sebab dia ataf kepada huruf jar ni, li bagi. Lillah bagi Allah, walil malaikati, dan bagi malaikat-malaikat, wali rusuli, dan bagi rasul-rasulnya. Bagi rasul-rasulnya.
Ini jamak taksir. Malaikah jamak taksir. Mufrad dia apa? Malaikah. Siapa tahu mufrad pada malaikat? Tolong komen. Malaikah jamak taksir. Siapa boleh tahu isim mufrad bagi malaikat? Satu malaikat, dua malaikat, banyak malaikat. Banyak malaikat, malaikatun. Malaikat-malaikat. Ini mufrad dia. Tolong mufrad dia tolong. Malakut. Malakut. Malakun. Ahsanti. Malakun. Malakun. Satu malaikat. Malakun, betul. Mim, lam, kaf. Malakun. Satu malaikat. Kalau dua malaikat, kita dah jumpa. Dalam ayat 100. Belum jumpa lagi. Bakal jumpa nanti. Ini ayat 98. Tak lama lagi kita bayar. Malakaini bibabil Harut wa Marut. Ayat 102. InsyaAllah. 1-2 pertemuan lagi kita akan selesai. Mungkin akan datang ni. Ayat 102. Kalau habis hari ini, kita hari ini hari Ahad. Mungkin hari Selasa ni kita boleh buat. Hari Selasa ni rasanya kita boleh buat live untuk kelas berikutnya. Sebab hari Rabu saya ada kelas, hari Khamis saya ada kelas. Hari Selasa punya kelas belum on lagi. Belum ada jawapan lagi untuk nak on kelas. So saya free. Nanti akan datang kalau kelas di Kuantan dah bermula untuk kelas hari Selasa. So kita tak boleh buat. Jadi saya untuk hari ini saya buat penegasan, insyaAllah kita jumpa hari Selasa nanti. Kita relax, kita rehat satu hari, Isnin. Hari Selasa kita sambung ayat berikutnya. Tapi ayat ini sampai 98, sekarang 98, 99 pun boleh 100 sebenarnya. Kalau boleh habis sampai 100 okey. Man kana aduwan lillah wa malaikati. Malakun, malakani atau malakaini, malaikah jamak taksir. Dan malaikat-malaikatnya wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Ra baris dhammah. Kalau ra baris fathah, rasul ada waw, itu isim mufrad. Rasulun, seorang rasul. Rasulani, rasulaini, dua orang rasul. Kalau jamak dia rusul, rasul-rasulnya wa Jibril dan Jibril, wa Mikal dan Mikail. Maka Jibril, Mikail, InsyaAllah kita akan bincangkan tentang kenapa Jibril, kenapa tak nak baris bawah, kenapa baris fathah. Itu insyaAllah kita akan belajar. Sabar dulu. Ini kita nama dalam perbincangan tentang isim munsarif dan ghairul munsarif. InsyaAllah. Tunggu. Kalau nak belajar tentang isim munsarif dengan ghairul munsarif, kita akan belajar. Sabar. Mamnu minas saraf atau isim ismul ladzi la yansarif, insyaAllah kita akan belajar nanti. Kalau dah bersedia, sabar. Kita akan bincang. Sabar. Jibril dan Mikail tinggalkan dulu. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka inna sesungguhnya, bila ada inna beza dengan qad. Qad sesungguhnya juga. Inna pun sesungguhnya juga. Apa beza dia? Inna sesungguhnya bahasa Melayu sama. Qad pun sesungguhnya. Eja dia tak sama. Tulisan tak sama, betul? Beza kedua, selepas qad fi'il. Selepas inna isim. Itu beza. Inna penguat kata untuk jumlah ismiyah, ayat isim. Qad penugaskan, kata penegas bagi jumlah fi'liyah untuk ayat fi'il. Qad aflahal mu'minun, qad ja'akum, qad. Inna sesungguhnya Allah, maknanya itu jumlah ismiyah. Inna Allah, Allah tu asal mubtada. Oleh kerana dimasuki inna, dia berubah nama jadi isim inna. Sesungguhnya Allah, dia bukan nama je berubah, baris pun berubah. Asalnya Allahu berubah masuk inna, innallaha. Aduun khabar inna. Khabar pada mubtada atau khabar pada inna, bila terjemah jangan lupa tambah adalah. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh li bagi huruf jar al-kafirina, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang ingkar. Murakab jari. Selesai jumlah ismiyah. Ayat 98. 99, sorry. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Sesungguhnya juga. Sebab sebelah dia fa'il. Anzalna,
telah menurunkan oleh kami. Fi'il berapa huruf ni? 4 huruf. Anzala, yunzilu, wazan pertama, fi'il 4 huruf. Baru kita bincang tadi. Anzala, fi'il madi. Yunzilu, fi'il mudhari'. Masdar dia? Inzalan. Penurunan atau menurunkan. Inzalan. Anzala, yunzilu, inzalan. Isim fa'il yang menurunkan. Tolong komen. Anzala, yunzilu. Isim fa'il. Anzala, yunzilu, isim fa'il. Mohon tulis. Mohon beri komen. Isim fa'il bagi anzala. Fi'il madhi anzala, yunzilu. Anzala, yunzilu. Muhammad Haris Iskandar. Munzilun. Masya Allah. Haris memanglah. Haris. Hafizah Yahya. Munzilun. Ahsanti. Rin Hasan. Munzilun. Ahsanti. Rosyati. Munzilun. Masya Allah. Barakallah fikum. Barakallah. Masya Allah. Munzilun. Bagus. Semuanya makna apa yang saya kongsikan ini anda berjaya menguasai. Anda boleh memahaminya. Tapi kalau satu hari je faham, esok belum tentu lagi. Kena lazimi, kena dampingi Quran, kena terus bila jumpa tengok, terus terjemah dan terus terjemah dan terus terjemah. Jangan mundur. Sekali kaki melangkah, mundur pantang sekali. Bila dah start belajar harfiah, jangan sekali-kali tinggalkan. Terus terjemah dan terus terjemah. Saya sangat gembira kalau anda dah boleh menterjemah dengan baik. Bukan satu perkataan saja. Bukan untuk isim fa'il saja. Satu ayat dengan cemerlang. Dengan teknik-teknik yang betul. Dengan sistem yang kita telah seragamkan. Kita dah sepakati bahawa gunakan tambahan-tambahan kata yang oleh merujuk pada fa'il. Akan merujuk pada maf'ulun bih. Itu berlaku pada jumlah fi'liyah. Adalah untuk khabar. Bagi mubtada' atau khabar bagi isim inna. Ada itu mubtada' mu'akhar atau isim inna mu'akhar bagi jumlah ismiyah. Tambahan-tambahan ini penting dalam terjemahan kita. Di situ menunjukkan anda faham jumlah fi'liyah atau tidak, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Okey. Dan seterusnya, walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat. Dan demi sesungguhnya telah menurunkan fi'il madhi oleh kami fa'il ilaika kepada engkau murakab jari. Ayatin bayinatin. Ini murakab apa? Tolong komen. Ayatin bayinatin. Akan ayatin, beberapa ayat. Bayinatin, beberapa yang terang. Jamak mu'anas salim. Bila sebut beberapa itu jamak mu'anas salim. Dua-dua ni jamak mu'anas salim. Dan dua-dua ada tanwin. Ayatin, bayinatin. Tapi ini tanwin letak mim. Ini hukum tajwid. Sebab bertemu dengan huruf ba. Dia jadi hukum iqlab. Bertemu huruf ba, jadi iqlab. Itu bab tajwid. Kedua-dua ada tanwin. Ayatin. Murakab apa nama dia? Tausifi, Masya Allah. Ahsanti. Oh, dua orang ni bersaing ni. Syarina Azrin. Hafizah Yahya. Masya Allah. Ahsantuma. Ahsantunna. Masya Allah, betul. Yati Harun. Sofia Mansur. Faridah Dul. Banyak lagi. Nur Fariza Syamsuddin. Zawiyah Muhammad. Rin Hasan. Azimah Abdullah. Faridah Salim. Masya Allah. Ahsantunna. Bagus semua. Anda faham. Ayatin bayin. Dan pada sifat, ayat bayinatin jadi sifat. Pada terjemahan sifat. Meskipun dia jamak tak mu'annas salim. Tak perlu sebut beberapa. Cukup yang dah. Sifat sebut yang dah. Akan beberapa ayat. Itu mausuf dia. Bayinatin yang terang. Package sekali. Murakab tausifi. Saya ulang sekali lagi terjemahan. Dan demi sesungguhnya telah menurunkan oleh kami kepada engkau akan beberapa ayat yang terang. Sifat sebut yang cukup. Akan beberapa ayat yang terang. Atau yang menerangkan boleh. Yang jelas. Bayinat. Ada fi'il, bawah ni saya tulis. Ada fi'il, ada fa'il, ada jar wa majrur. Ataupun murakab jari. Ada maf'ulun bih. Dan ada sifat.
Maf'ul bih dan sifat tu kita panggil murakab tausifi. Lengkap, satu jumlah fi'liyah. Lengkap, satu jumlah fi'liyah. Okey. Wa ma yakfuru biha illa al-fasikun. Satu jumlah. Wa ma dan ma tidak. Macam mana boleh tahu ma tidak? Wa ma yakfuru biha, dan tidak ia kufur biha dengannya, dan tidak ia kufur dengannya, illal fasikun, dan tidak sebab apa ma tidak? Sebab awal ayat. Sebab awal ayat. Satu. Kedua ada illa, nampak? Bila ada illa, ma tidak. Ma tidak. Bukan hanya awal ayat saja. Kalau ada huruf illa di tengah-tengah dia, lebih lagi meyakinkan kita bahawa sebab awal ayat Faridah Dul, Masya Allah. Oh, ada illa Isa Abu Bakar. Umi betul, Umi. Isa Abu Bakar, Umi. Sebab awal ayat, betul. Soalan saya, tapi soalan saya bukan yang ini. Saya ada satu soalan lain. Wa ma yakfuru biha, dan tidak ia ingkar biha dengannya murakab jari illa melainkan al-fasikun. Soalan saya, tolong terjemahkan al-fasikuna macam mana? Betul. Tapi saya nak markah. Kalau sebut orang-orang yang, saya boleh bagi markah. Boleh bagi markah, betul. Jamak muzakkar salim. Tak apa. Fasikun ma tidak. Ya, Masya Allah. Al-fasikun. Tolong terjemahkan al-fasikun. Macam mana nak terjemah? Dalam jumlah. Sekarang ni boleh dengan yakfuru fi'il mudhari', jumlah fi'liyah. Orang-orang yang curang, Muhammad Taufiq Iyab Hazrin, saya boleh bagi markah 90 markah. Ada satu kurang. Ada satu kurang. Betul, orang-orang yang curang adalah orang curang. Tolak markah orang-orang yang curang, tolak markah Faridah Dul. Tinggal 30 markah. Syahrin Azrin, oleh Masya Allah Syahrin Azrin, apa Syahrin, oleh orang yang curang. Ini fa'il ni 100 markah. Sebab oleh, sebab ini jumlah fi'liyah. Wa ma yakfuru, jumlah fi'liyah, jangan lupa tambah oleh kalau ada fa'il. Dan tidak ia kufur. Ia kufur fi'il mudhari'. Dalam fi'il mudhari' ada dhamir mustatir jawazan. Dalam fi'il mudhari' ada dhamir mustatir jawazan, dhamir huwa. Biasa akan ada fa'il zahir. Dan tidak ia kufur biha dengannya murakab jari illa melainkan al-fasikun. Jadi fa'il yakfuru. Tanda dia huruf waw. Sebab jamak muzakkar salim bukan baris dhammah. Dhammah pengganti dhammah dia ada huruf waw. Bukan adalah oleh orang-orang yang curang. Dan tidak ia kufur dengannya melainkan oleh orang-orang yang curang. Tanya Syalina Azrin. Masya Allah. Oleh orang Ruqyah Haji Salim, betul. Masya Allah. Oleh orang-orang yang curang Faridah Salim, Masya Allah. Ahsan tunna. Sebab jadi fa'al, Masya Allah. Awal, ya. Orang-orang yang fasik, betul. Tapi saya nak bila duduk dalam jumlah fi'liyah, dia menjadi fa'il. Masya Allah. Alhamdulillah. Summa Alhamdulillah. Saya rasa nak sampai 99 ni lah. Cukuplah hari ini. Banyak sangat. Tepu ni. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqam minhum bal aksaruhum la yu'minun. Ini kita akan bincang kemudian. Ayat 101, 102, 100, 101. Dua ayat ni kita akan bincang pada hari Selasa nanti. Ada baki 2 ayat. Ayat 102 tak boleh sebab 102 tu panjang. Itu pada hari yang berikutnya, hari Jumaat berikutnya nanti. Mana sekarang ni nampak selagi kelas saya belum mula, kelas saya Isnin dan Selasa belum mula, kita boleh buat hari Selasa, hari Jumaat pun belum mula lagi, dan hari Minggu. Ni 3 hari. Satu minggu boleh buat 3 hari.
Untuk setakat ni saya nampak kita boleh buat kelas InsyaAllah. Tuan rumah, Tuan Haji Ibrahim, Alhamdulillah. Saya rasa untuk setakat ni, sekali lagi kelas belum mula, kita akan mulakan kelas kita sehingga hari Ahad insyaAllah, hari Selasa dan hari Jumaat. Ini ketetapan yang saya dapat kongsikan pada anda. InsyaAllah hari Selasa kita akan buat kelas 2 ayat lagi yang berbaki, dan kita akan bincang tentang, nanti saya fikirkan, sambungan wazan yang kedua, fa'ala yafa'ilu. Kita habiskan isim fa'il dan isim maf'ul, wazan yang kedua, dan wazan ketiga fa'ala yafa'ilu. Dan hari Jumaat insyaAllah kita akan buat lagi, sambung dan terus sambung. Jadi beruntunglah kepada kelas live ni. Orang lain seminggu sekali saja, tapi anda 1 minggu 3 kali, 1 bulan 30 kali dapat. Masya Allah, untungnya. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini sampai setakat ini dulu. Saya akan balik ke Kuantan. Saya nak teruskan perjalanan saya, dan insyaAllah doakan perjalanan saya Allah mudahkan, dan kita jumpa hari Selasa nanti. Itu saja. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.